Bang, berapa besar reban saya kena buat untuk muat berapa ekor arnab? Tapi soalan tu sebenarnya dia agak subjektif dan tak boleh dijawab. Okey, itu jawapan dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Arnab Pedaging. Apa khabar semua rakan-rakan yang mengikuti channel Arnab Pedaging? Moga-moga semua dalam keadaan baik dan sihat untuk meneruskan kehidupan dan menternak arnab. Okey. Hari ini saya akan berkongsi bagaimana untuk merancang membina reban arnab ataupun kandang arnab. Bolehlah, sama je dua-dua. Okey, dan bagaimana untuk merancang dari mula sebelum kita mendapat kiraan yang tepat untuk mendapatkan saiz reban yang kita perlukan. Ayuh, mari kita. Okey, pada hari ini kita akan berkongsi secara santai je bagaimana untuk merancang membina reban arnab. Okey, tapi sebelum tu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada 261 subscribers kita yang telah mengikuti channel Arnab Pedaging. Terima kasih banyak-banyak dan boleh ajak lagi kawan-kawan lain untuk mengikuti channel Arnab Pedaging dan juga kepada viewers yang mungkin dia belum subscribe tapi dia ikut kita tahu tapi terima kasih juga sebab apa yang saya harapkan, moga channel Arnab Pedaging ni memberi manfaat kepada penternak baru ataupun mungkin mereka yang sudah ternak tapi mungkin adalah hengki-pengki yang kadang terlepas pandang bagaimana untuk dilakukan, bagaimana untuk menguruskan ataupun mencetuskan idea baru kepada penternak sedia ada. Tapi subscribe lah, jangan lepas subscribe, jangan lupa tekan butang loceng kat bawah ni untuk memastikan apabila ada video baru korang semua takkan terlepas. Okey, sebelum tu juga sebab tu sekarang, sebab minggu ni macam perkongsian teori kan, kita akan pegang nota sikit lah sambil nak buat apa yang nak ceritakan pada rakan-rakan. Okey, kepada mereka yang ada persoalan ataupun pertanyaan berkenaan penternakan Arnab Pedaging, boleh bertanya dalam di pages Arnab Pedaging di Facebook, Facebook pages Arnab Pedaging. Boleh message, insya-Allah saya akan cuba jawab sebaik mungkin dan termampu. Anda kata jawapan tu tak memuaskan hati ataupun kurang tepat, saya minta maaf awal-awal lah. Kita cuma mampu membantu dan berkongsi dalam pengetahuan ilmu yang kita ada sedikit itulah. Kita akan cuba, ataupun boleh juga email kepada arnabpedaging@gmail.com. Tak apa, nanti saya akan tulis kat bawah ni pages dengan email arnabpedaging@gmail.com. InsyaAllah kita akan cuba juga jawab persoalan yang dikehendaki. Okey, jadi kita pergi ke tajuk utama kita hari ini, bagaimana merancang memulakan reban arnab. Okey, kenapa tajuk ni saya pilih minggu ni? Sebab ramai yang bertanya sebenarnya, bang, berapa besar reban saya kena buat untuk muat berapa ekor arnab? Tapi soalan tu sebenarnya dia agak subjektif dan tak boleh dijawab. Okey, itu jawapan dia. Kenapa tak boleh jawab macam tu je? Sebab yang pertamanya kita kena tahu dulu berapakah jenis sangkar yang nak digunakan. Okey, sebab tu kalau saya suka buat kiraan secara backward. Bermakna kita mula dulu apa yang nak isi dalam reban tu. Apa yang nak isi dah tentulah arnab yang berada di dalam sangkar. Jadi apakah saiz sangkar yang dikehendaki. Okey, untung penternak pada hari ini kerana dah banyak dah sangkar-sangkar yang diimport dari negara China lah kebanyakan, yang mampu milik sebenarnya. Jadi banyak pilihan, sama ada beli terus ataupun yang kedua bina sendiri. Yang tu insyaAllah akan ada masa tengoklah, sebab kita akan cuba kongsikan juga macam mana buat sangkar sendiri akan datang.
Jadi ada dua pilihan lah sebenarnya kat pasaran sekarang. Dulu memang masa zaman saya mula ternak dulu tak ada pilihan nak bawa masuk dari China sebab barang-barang yang sangka ada semuanya kualiti agak teruk. Tapi hari ini alhamdulillah memang dengan pergerakan industri, dengan industri yang makin diminati ramai, alhamdulillah stok yang ada tu agak makin bagus. Kita sendiri pun dah ada beli, nanti kita share dalam video-video seterusnya cara pemasangan dan apakah kegunaan sangka-sangka tu. Jadi boleh pilih sebenarnya sama ada nak buat sendiri ataupun nak beli daripada beli yang siap lah. Okey. Jadi itu yang pertama untuk yang perlu difikirkan. Yang pertama, apakah jenis sangka? Okey nah. Yang pertama jenis sangka. Okey. Yang kedua adalah anggaran ukuran untuk laluan baris. Okey, sorry. Silap. Tengok tulis nota sendiri pun pening. Santai je, tak payah cut. Okey, tentukan jenis material atau bahan untuk kaki sangka. Okey. Untuk kaki sangka biasanya ada beberapa pilihan, sama ada pakai kayu ataupun pipe PVC ataupun besi batten lah. Untuk yang saya sendiri dulu kita pernah pakai kayu, agak tak tahan, jadi kita boleh tak payah pakai lah yang tu. Antara pilihan yang ada sekarang kebanyakan ramai yang pakai macam ni, nampak kot, pipe PVC. Ataupun yang ketiga ada yang gunakan besi batten ataupun besi yang untuk buat rangka bumbung tu. Tapi untuk secara peribadi saya tak pernah pakai itu untuk kaki secara terus kalau ke tanah. Tapi untuk rangka macam sangka di bahagian belakang sana, jenis sangka 2 tingkat tu, kita memang gunakan besi batten lah. Okey, jadi kenapa penting juga tahu material ataupun jenis kaki yang kita nak gunakan? Kerana kita boleh tahu saiz. Sangka kalau katalah sangkanya besar ni, kakinya mesti kecil sikit lagi ataupun besar lagi. Yang tu bergantung kepada keadaan muka bumi di ladang anda ataupun di tepi rumah anda lah. Okey nah. Yang tu yang kedua. Yang ketiga, baru betul, anggaran ukuran untuk laluan antara baris sangka. Okey. Antara baris sangka, warna dah satu baris sangka dengan satu baris sangka mesti ada laluan. Kalau tidak, macam mana kita nak bagi makan? Maaf, tersedak sikit. Okey, antara laluan dengan laluan, sebaiknya biarlah boleh muat masuk wheelbarrow ataupun kereta tolak tu dengan sedikit lebih sikit. Kenapa? Sebab kena diingatkan juga ada setengah sangka yang menggunakan tempat makan ataupun feeder di dalam, seperti yang pakai bowl macam saya tunjukkan minggu lepas, ataupun ada juga yang jenis pakai feeder di luar. Jadi kan ada pertambahan beberapa inci di kiri dan kanan. Jadi perkara dan faktor-faktor tu semua harus diambil kira. Sebab tu saya dulukan dengan tadi sangka, jenis sangka, kaki sangka dan juga laluan. Okey Bila dah ada 3 perkara tu, yang keempat baru kita buat kiraan menyeluruh ruang yang diperlukan untuk sangka, laluan dan lebihan bumbung selepas tiang. Okey, yang lebihan bumbung selepas tiang ni dia tambahan. Selepas kita tahu jarak antara sangka, kita akan dapat tahu berapakah jarak antara tiang ke tiang sebelum kita buat sangka di dalam. Okey, itu yang pertama. Dan kebiasaannya orang akan biar lebih sikit je, lepas tiang tu sikit je. Kalau boleh kita advise ataupun kita cadangkan lebihkan sehingga 2 kaki sebab kita nak elakkan tempias. Bayangkanlah kalau macam ni je, hujan lebat, air masuk. Jadi kita biarkan bumbung tu lebih. Jadi dengan mengambil kira semua kiraan yang tadi, sangka, laluan dan juga lebihan yang tadi, insya-Allah kita akan dapat kiraan asas saiz untuk buat reban kita. Okey nah, selepas buat kiraan menyeluruh, kita akan dapat tentukan. Okey, kenapa perkara ini penting? Selepas kita tahu reban, berapa keluasan reban yang kita perlukan, baru kita boleh rancang nak sewa tanah ke, kalau ada tanah sendiri ke, kita tahu berapa banyak nak pakai. Mesti kalau kita nak gunakan tanah, mungkin kita nak ni, mesti orang tanya berapa besar kau nak buat reban, berapa besar bangunan yang perlukan, dan nota penting. Okey, yang ni sebenarnya spontan saya teringat. Jangan lupa, jangan terlalu kedekut dan berkira. Buat ruang betul-betul ngam untuk sangka dan kiraan anak yang kita nak. Awas, buat sikit lebih kurang dalam 10 kaki di bahagian depan ataupun bahagian belakang reban untuk kegunaan tempat
letak makanan seperti tong makanan yang kita tunjukkan minggu lepas, ataupun lebihkan sedikit lah, at least paling kurang 5 kaki pun agak kecil sebenarnya, untuk akan datang. Jadi senang apabila akan datang, kita tak terlalu sempit di dalam kawasan reban kita. Okey nah. Minggu ni perkongsian sekadar teori je. InsyaAllah akan datang, saya akan cuba usahakan kita buat drawing sikit ke. Secara asasnya reban yang kita buat kat sini dengan sangka yang kita gunakan, di ladang kita ada 2 jenis sangka, iaitu sangka setingkat dan sangka 2 tingkat. Akan datang kita akan kongsikan juga insyaAllah. Dan perkara terakhir saya lupa, berkenaan ada yang bertanya sekiranya inginkan konsultasi dengan pihak arnab pedaging, insya-Allah kita boleh usahakan, dan sedikit yuran akan dikenakan. Tak ada masalah, email je bagi tahu, kita boleh tentukan bila untuk datang ke ladang dan membuat konsultasi, dan kita boleh cadangkan apa yang perlu untuk rancang dan sebagainya. Jadi rakan-rakan dapat mengurangkan sedikit risiko kesilapan apabila membuat ataupun memulakan ladang arnab. Okey, sampai sini saja. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Selepas subscribe, jangan lupa tekan butang loceng. Jangan lupa, lagi satu perkara. Ada yang tanya macam mana nak subscribe. Ada yang tanya subscribe macam mana. Jangan lupa sign in dulu dengan akaun Google ke YouTube dan tonton video dan untuk memudahkan untuk korang subscribe. Okey, dan jumpa lagi akan datang insya-Allah. Minggu akan datang kita akan cuba tengok apa topik yang kita boleh cover, dan kita akan cuba membantu berkongsi agar rakan-rakan boleh memulakan peternakan anda sendiri. Dan selamat maju jaya untuk semua. Assalamualaikum.